Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-361 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan, saya nampak dorang komen ada Kak Hamimah Musan, Safia Sapian, Kati Khairuddin, Ana Sukaimi, Norisa Wan Hassan, Zimah Don, Ramlah Uthman dan juga Muhammad Nizam Rahadi, Ummi Akasha, serta Aminah Hitam, Ana Sukaimi, Muslimah Mahmud dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberi salam, terima kasih. Kepada yang mendoakan dan juga ada yang memberi maklum balas jelas, terima kasih. Lalu saya mohon maaf kalaulah suara saya sedikit perlahan, sebab tak berapa selesa pada tekak. Lalu saya harap suara saya adalah jelas pada pagi ini. Lalu apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita telah tiba pada muka surat yang baru, bahkan juz yang baru, muka surat 142 daripada juz yang ke-8 surah yang ke-6 surah Al-An'am ayat yang ke-111. Lalu ahlan-ahlan kepada sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu kita telah tiba pada ayat 111, juz yang baru. Kita dah selesai dah juz yang ke-8. Maka firman Allah pada ayat yang ke-111 ini, firman Allah, walau annana nazzalna ilaihimul malaikah wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Lalu kita telah nampak ayat yang ke-111 ini ada kaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Kalau kita perasan pada ayat yang ke-109, Allah menceritakan kepada kita bagaimana orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukti-bukti yang mereka nak, mukjizat yang mereka demand dan juga permintaan-permintaan yang luar biasa. Maka itu kita telah baca pada ayat 108, bahkan ayat 109, bahkan mereka bersumpah dengan nama Allah, jahda aimanihim, dengan sumpah yang bersungguh-sungguh, kalaulah Nabi tunaikan permintaan mereka, membawa mukjizat yang mereka minta, la yu'minun nabiha, mereka pasti akan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah mengingatkan Nabi dan orang-orang beriman, jangan terpedaya dengan sumpah mereka, dengan zahir mereka yang nampak seolah-olah mereka bersungguh nak beriman. Firman Allah, wa ma yusy'arikum, dan apakah
yang boleh membuatkan kamu sedar sesungguhnya apabila datang kepada mereka mukjizat yang mereka minta, mereka tetap tidak akan beriman. Di atas perbuatan mereka pada waktu itu yang pilih untuk kufur, yang pilih untuk enggan, yang pada waktu itu pilih untuk tidak beriman kepada Nabi SAW, maka firman Allah memberi amaran wa nuqallibu afidatahum pada ayat 110, dan kami akan balikkan hati-hati mereka, lalu mereka pada waktu itu tidak dapat memahami kebenaran, wa absarahum, pandangan-pandangan mereka, maka pada waktu itu mereka tidak dapat melihat kebenaran. Kemudian firman Allah wa nadharuhum, dan kami akan tinggalkan mereka di dalam kesesatan, dalam keadaan mereka berada dalam keadaan kehairanan. Ini semua kita telah terangkan maksud dia pada siri-siri yang lalu, pada pertemuan yang lalu. Pada ayat yang ke-111 kita telah terangkan sebahagian maksudnya semalam. Maka pada ayat yang ke-111 Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita fahami dulu makna dia dan kemudian barulah kita pergi kepada terjemahannya. Ahlan, saya nampak ramai yang baru join, lalu mohon jasa baik sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi dan juga bantu untuk sebarluaskan. Maka firman Allah pada ayat yang ke-111 ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang beriman, yang mana kalaulah Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar memberikan kepada mereka yang minta mukjizat ataupun bukti-bukti supaya mereka boleh beriman kepada Nabi, maka Allah bawakan ayat yang ke-111 ini, kalaulah Allah bukan bagi apa yang mereka minta, bahkan Allah bagi lebih lagi. Apakah gambaran yang Allah bagi lebih lagi? Maka Allah sebutkan di sini 3 benda. Allah bagi lebih daripada apa yang mereka minta. Antaranya Allah turunkan malaikat yang membenarkan kerasulan Nabi. Tak cukup sekadar itu, Allah hidupkan orang-orang yang telah mati yang mereka nak. Siapa? Ayah kamu yang kamu percaya, atuk kamu, keluarga kamu, pasangan kamu. Maka firman Allah, kalaulah kami hidupkan orang-orang yang telah mati supaya mereka menjadi saksi, supaya pada waktu itu mereka menjadi membenarkan kerasulan Nabi SAW. Bahkan bukan sekadar itu firman Allah. Yang ketiga, lebih daripada itu, kami bawakan semua makhluk untuk berhadapan. Qubula ada 3 makna. Antara maknanya adalah berhadapan. Maka adakah mereka akan beriman kalaulah Allah beri lebih daripada apa yang mereka minta? Kalaulah Allah beri lebih daripada apa yang mereka demand? Maka firman Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Allah bagi lebih sekalipun, jawapannya hanya ada satu. Apakah dia? Firman Allah, ma kanu liyu'minu, tidaklah, kanu adalah mereka, liyu'minu akan beriman, mereka tak akan beriman wahai Muhammad. Maka sebab itu firman Allah, kecuali orang-orang yang Allah tetap pilih mereka untuk beriman walaupun dengan keingkaran mereka, illa an yasha Allah, dan inilah keadaan mereka yang kebanyakan mereka jahil tentangnya. Lalu inilah maksud daripada ayat ini, yang mana Allah nak memberi pemahaman kepada manusia bahawa nak beriman itu bukan kerana mukjizat. Bukan kerana mukjizat. Nak beriman itu ianya tak ada kaitan dengan mukjizat. Mukjizat yang pelik-pelik. Kalau kita dah nampak bagaimana Allah anugerahkan kepada Nabi mukjizat bulan dibelah 2, pun tak beriman. Pun masih lagi tidak beriman. Pokok boleh bercakap kepada Nabi, pun masih lagi tidak beriman. Maka sebab itu, apakah pengajaran daripada ayat ini? Pengajaran daripada ayat ini adalah yang mana dalam tafsir Al-Wasit disebut, fa inna qauman, sesungguhnya golongan, yamurruna ala tilkal ayatil kauniyah, yang mana bila pada waktu itu jika dia tidak beri perhatian dan dia hidup dikelilingi dengan pelbagai ciptaan Allah yang boleh memberi pengajaran kepada dia untuk kenal Allah. Matahari itu sangat luar biasa, bulan sangat luar biasa,
pertukaran siang dan malam sangat luar biasa. Bumi yang begitu dihamparkan sebenarnya sangat luar biasa. Matahari yang pada waktu itu berada pada tempatnya tanpa digantung sangat luar biasa. Lalu itu semua sebenarnya dah boleh membuka minda manusia tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Wasit disebut, ditambahkan lagi dengan ayat surah Al-An'am yang kita baca daripada awal, yang berulang kali Allah menyebut tentang jangan menyekutukan Allah. Berulang kali Allah sebut pada waktu itu untuk beriman kepada Allah. Maka sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut, kalaulah semua benda ini tidak menjadikan manusia pada waktu itu tergerak hatinya untuk kebenaran, tidak tergerak hatinya pada waktu itu untuk beriman, maka dalam tafsir Al-Wasit disebut, maka sebenarnya yang kurang bukannya mukjizat. Mereka minta mukjizat lain, wahai Muhammad, kami nak mukjizat lain. Maka yang kurang bukannya mukjizat, tetapi yang kurang adalah hati yang ada kemampuan untuk menerima kebenaran. Ini kadang-kala manusia salah faham. Lalu kadang-kala ada orang yang mana dia kata dia nak beriman, maka dia demand macam-macam. Saya nak beriman boleh, tapi saya nak benda ni. Saya nak beriman boleh, tapi saya nak benda ni. Saya nak beriman boleh, tapi saya nak begini, sumbangan. Saya nak beriman boleh, tetapi pada waktu ini, ya, saya nak bantuan. Saya nak beriman boleh, tapi ini saya nak begini-begini. Letakkan syarat untuk beriman. Maka kadang-kala kalaulah kita nak tunaikan, silakan. Tetapi sebenarnya permintaan demi permintaan sebelum beriman itu telah banyak dibuat oleh orang Quraisy Mekah. Maka sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut, orang yang pada waktu itu meminta, demand, pada waktu itu meletakkan syarat sebelum beriman, maka pada waktu itu sebenarnya yang menjadikan mereka pada waktu itu tak beriman bukan kerana tak cukup bukti, bukan kerana pada waktu itu tak cukup mukjizat, tetapi yang mereka menjadikan mereka tak beriman adalah hati yang sebenarnya tidak cukup bersedia menerima akan iman. Hati dia belum lagi bersedia, hati dia yang tak nak. Maka sebab itulah Allah sebutkan di sini, dan kadang-kala permintaan mereka yang pelik-pelik daripada kalangan Quraisy Mekah adalah sekadar untuk dijadikan alasan, tengok Muhammad tak tunaikan permintaan kami, sebab itulah kami tidak beriman. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, walau dan lau, jika annana, sesungguhnya kami, dan jika sesungguhnya kami, apa yang Allah nak maklumkan, dan jika sesungguhnya kami bagi lebih daripada apa yang mereka minta dengan Muhammad, untuk mereka yang mereka minta dengan Muhammad, supaya Muhammad tunaikan permintaan mereka, lalu mereka berjanji mereka akan beriman, seperti mana ayat yang ke-109. Firman Allah, dan jika sesungguhnya kami, yang pertama, nazzalna, kami turunkan, ilaihim, kepada mereka, al-malaikah, para malaikat. Kenapa malaikat turun? Maka jawapannya akan datang pada perkataan berikut, qubula. Malaikat turun dalam keadaan qubula. Apakah maksud qubula? Qubula nanti kita akan baca mempunyai 3 makna. Lalu itu yang pertama, Allah turunkan malaikat. Adakah itu tak cukup malaikat turun? Yang kedua, wa kallamahumul mauta. Firman Allah, wa dan kallama, berbicara, bercakap, hum, kepada mereka yang minta pelbagai mukjizat daripada Nabi. Siapa yang berbicara dengan mereka? Al-mauta, iaitu orang-orang yang telah mati. Kerana ada daripada kalangan orang yang mati yang menjadi yang mereka percaya dengan kata-kata dia waktu dia hidup. Lalu orang yang mati, kami hidupkan dia depan mata mereka. Yang ketiga, tak cukup sekadar itu. Bukan sekadar malaikat, bukan sekadar orang yang telah mati kami hidupkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa hasyarna, dan kami kumpulkan, alaihim, ke atas mereka, di sisi mereka, kulla, tiap-tiap, syai'in, sesuatu,
daripada makhluk-makhluk. Kami kumpulkan semua makhluk. Lalu semua benda ini apakah keadaan dia? Allah turunkan malaikat dalam keadaan apa? Allah hidupkan orang mati dalam keadaan apa? Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu datangkan semua makhluk dalam keadaan apa? Firman Allah, qubula, dalam keadaan qubula. Apakah maksud qubula? Maka qubula ada 3 makna. Dalam tafsir Al-Wasit, qubula ada 3 makna. Apakah makna yang pertama? Maka disebutkan di sini al-awwal annahu jam'u qabil, yang mana ianya adalah plural kepada perkataan qabil yang memberi makna kafil, jaminan. Apakah maksud malaikat, orang yang telah mati dan juga orang semua makhluk Allah kumpulkan dalam keadaan qubula? Makna yang pertama, dalam keadaan pada waktu itu mereka menjamin kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyakunu kufala'a bisidqik. Mereka berkata, malaikat turun, wahai orang Quraisy, wahai orang-orang begini, ini memang betul-betul Nabi, aku menjamin. Itu maksud yang pertama. Maka qubula memberi makna kafil, iaitu mereka menjadi penjamin tentang kebenaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu walaupun berlaku begitu, adakah mereka beriman? Kejap lagi kita akan baca. Lalu qubula maksud yang pertama, menjadi penjamin tentang kebenaran Nabi. Yang kedua, maksud qubula yang kedua dalam tafsir Al-Wasit, qubula datangnya daripada perkataan qubul yang lawannya dubur. Apakah maksud qubul? Maksudnya depan. Lalu firman Allah, walau annana nazzalna ilaihimul malaikah, kami turunkan malaikat dalam keadaan apa? Qubula, dalam keadaan berhadapan dengan orang-orang musyrik Mekah ini. Yang kedua, pada waktu itu kami hidupkan orang mati yang boleh bercakap dengan mereka. Dalam keadaan apa? Adakah melalui video conference ataupun Facebook live? Bukan, itu tak real. Itu mungkin lagi boleh diedit. Firman Allah, qubula, dalam keadaan pada waktu itu mereka berhadapan dengan orang Quraisy Mekah. Ya, wahai Quraisy Mekah, ini adalah utusan Allah. Itu makna yang kedua, iaitu adalah qubula, makna pada waktu itu berhadapan. Begitu juga maksud semua makhluk kami kumpulkan dan mereka berhadapan dengan Quraisy, maka mereka ini adakah beriman? Jawapannya kita akan lihat kemudian. Lalu qubula maksud yang pertama menjamin, qubula maksud yang kedua berhadapan. Dalam tafsir Al-Wasit menyebut qubula yang maksud yang ketiga adalah pada waktu itu plural kepada qabil, tapi qabil bukan yang memberi makna kafil. Qabil bermakna jama'atan, rombongan demi rombongan. Apakah maksud dia? Kalaulah pada waktu itu kami bagi lebih daripada mukjizat yang mereka minta, daripada bukti yang mereka minta, lalu kami bawakan yang pertama malaikat, kumpulan demi kumpulan. Datangnya malaikat kumpulan pertama kepada orang Quraisy membenarkan Nabi. Kumpulan malaikat kedua, kumpulan malaikat ketiga. Kalaulah sekali saja mungkin pada waktu itu mereka menafikan ini sihir, ini kumpulan demi kumpulan, maka tetap keadaan mereka tak ada manfaat. Ataupun yang kedua, orang-orang yang mati, kumpulan demi kumpulan kami datangkan, tetap sama. Ataupun yang ketiga, pada waktu itu seluruh makhluk kami datangkan, kumpulan demi kumpulan, maka tetap sama. Maka inilah terjemahan daripada qubula, ada 3 makna. Qubula dalam keadaan mereka menjamin, kafil yang pertama. Yang kedua, qubula dalam keadaan berhadapan, mereka memang nampak real ni. Ini adalah orang yang telah mati, ini memang malaikat, ini adalah semua makhluk. Dan yang ketiga, pada waktu itu qubula memberi makna rombongan demi rombongan, jama'atan, sinfan. Maka ini adalah makna yang ketiga. Lalu kalaulah Allah bawa mukjizat yang mereka minta, bahkan Allah bagi lebih, adakah golongan ini akan beriman? Inilah sikap manusia yang kita nak menjadi pengajaran. Firman Allah, tidaklah kanu, adalah mereka, liyu'minu, akan beriman. Tetap takkan beriman. Malaikat turun sekalipun,
takkan beriman. Pada waktu itu Allah kumpulkan seluruh makhluk, manusia, jin, binatang dan sebagainya membenarkan Nabi, tetap takkan beriman. Pada waktu itu Allah hidupkan kembali orang-orang yang telah mati, tetap takkan beriman. Lalu pengajaran yang kita boleh dapat, manusia itu bila sombong daripada kebenaran, luar biasa kesombongan dia. Manusia itu kadangkala bila pada waktu itu diminta pelbagai bukti dan perkara untuk beriman, kena faham kadangkala bahkan kebanyakan waktu itu adalah sekadar alasan. Kita tak boleh nak kata dengan pasti kerana itu berada dalam masalah hati dia. Namun kadangkala pengajaran dia bila diminta itu sebelum beriman, minta ini sebelum beriman, yang langsung tak ada kaitan dengan beriman, kadangkala pada waktu itu adalah sekadar untuk memberi alasan. Sama juga kalaulah bukan untuk beriman, contohnya untuk bertaubat. Dia letakkan syarat itu untuk bertaubat, syarat ini untuk bertaubat, begini untuk bertaubat, begini. Kadangkala khawatir dia sebenarnya tak nak bertaubat. Itu sekadar alasan daripadanya. Dan ini dah berlaku kepada baginda Nabi SAW, dah berlaku kepada baginda Nabi SAW daripada orang Quraisy Mekah. Firman Allah, "Ma kanu liyu'minu", tidaklah mereka akan beriman. Namun adakah pada waktu itu Allah tak mampu nak memberi petunjuk kepada mereka? Tegas Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka pada waktu itu berdegil, walaupun mereka pada waktu itu minta pelbagai daripada permintaan-permintaan demand, firman Allah, illa, kecuali, an, bahawa, yasha, mengkehendaki, mengingini, Allahu Allah. Kalaulah Allah mengkehendaki, mereka tetap dapat beriman. Kalaulah Allah mengkehendaki, mereka tetap mendapat petunjuk. Maka menunjukkan walaupun mereka degil macam mana sekalipun, tetapi kalaulah Allah kehendaki, mereka tetap akan beriman. Namun seperti mana yang kita tahu, Allah jadikan dunia ini ada peraturannya, ada sunnatullahnya, dan pada waktu itu sunnatullahnya adalah orang-orang yang nak petunjuk pasti akan dapat petunjuk. Orang-orang yang tak nak petunjuk, maka pada waktu itu itulah bahagian dia. Lalu ada yang bertanya, habis tu kenapa Allah tak bagi petunjuk? Dunia ini adalah tempat untuk manusia itu dia membuat pilihan. Allah dah tunjukkan jalan. Wahadainahun najdain. Allah dah tunjukkan jalan. Manusia itu dah dilengkapi dengan perkara-perkara yang dia boleh tahu mana satu yang benar dan juga mana satu yang tidak. Lalu kalaulah dia benar-benar mencari kebenaran, Allah tunjukkan jalan kebenaran. Kalaulah pada waktu itu dia butakan mata hatinya daripada melihat kebenaran, maka dia tidak akan melihat kebenaran. Firman Allah Subhanahu wa taala, walakinna aktsarahum yajhalun, dan lakinna, akan tetapi, aktsara, kebanyakan, hum, mereka. Siapakah yang dimaksudkan dengan mereka di sini? Lalu yang dimaksudkan dengan mereka di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama yang dimaksudkan dengan mereka di sini adalah orang-orang yang kufur, orang yang minta macam-macam mukjizat tadi. Itu yang dimaksudkan dengan mereka. Pandangan yang kedua, yang dimaksudkan dengan mereka ini adalah orang-orang beriman. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, kita ambil penerangan tentang orang-orang musyrik dahulu yang minta pelbagai mukjizat tadi. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebentar. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, walakinna, dan akan tetapi, aktsarahum, kebanyakan daripada mereka. Siapakah mereka ini? Iaitu orang musyrik Mekah. Yajhalun, firman bukan orang musyrik Mekah, maksudnya orang kufur yang pada waktu itu minta pelbagai mukjizat, namun sebenarnya mereka tetap tak akan beriman. Firman Allah, dan akan tetapi kebanyakan mereka, yajhalun, adalah tidak mengetahui, adalah jahil. Apakah maksud kebanyakan daripada orang musyrik pada waktu itu jahil, pada waktu itu tidak mengetahui?
iaitu mereka pada waktu itu tidak mengetahui bahawa sebenarnya pada waktu itu yang menjadikan sebab untuk beriman bukanlah mukjizat. Yang menjadikan sebab untuk beriman pada waktu itu bukanlah mukjizat. Tetapi sebenarnya yang menjadikan pada waktu itu manusia beriman dan beriman dan beriman adalah hati yang mencari kebenaran. Maka firman Allah, mereka minta mukjizat, akan tetapi sebenarnya mereka tidak tahu bukan mukjizat yang boleh menjadikan mereka beriman, bukan perkara-perkara pelik yang boleh menjadikan mereka beriman, akan tetapi yang boleh menjadikan mereka beriman pada waktu itu adalah tidak lain tidak bukan adalah hati mereka yang mencari kebenaran. Maka sebab itu firman Allah, walakinna aktsarahum yajhalun, dan akan tetapi kebanyakan daripada mereka tidak mengetahui. Makna yang kedua, bahawa aktsarahum, kebanyakan mereka ini merujuk mereka ini kepada orang-orang yang beriman. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, dan akan tetapi kebanyakan orang beriman yajhalun, mereka jahil, mereka tidak tahu. Apakah yang mereka tidak tahu? Mereka tidak tahu pada waktu itu orang-orang musyrik ini mereka tidak beriman bukannya kerana Allah tak datangkan mukjizat. Lalu mereka pun sedih. Kenapa Nabi tak bawa mukjizat? Kenapa Allah tak berikan mukjizat? Mereka ni nak beriman. Kenapa? Mananya mukjizat? Mananya mukjizat? Mereka pada waktu itu sedih. Kenapa tak didatangkan mukjizat seperti yang diminta padahal mereka akan beriman? Maka firman Allah, walakinna, dan akan tetapi aktsarahum, kebanyakan mereka daripada kalangan orang beriman yajhalun, mereka tidak tahu bahawa tidak berimannya golongan ini bukan pada waktu itu kerana tidak didatangkan mukjizat, tetapi pada waktu itu kerana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada waktu itu mereka sendiri yang tak nak beriman. Lalu aktsarahum mereka itu ada dua makna, sama ada orang-orang yang kufur ataupun maksudnya orang-orang yang beriman. Seterusnya pada ayat yang ke-112, Allah Subhanahu wa taala menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya wahai Muhammad, mereka ini tak beriman dan berlaku kepada kamu bukan kali pertama. Nabi-nabi dahulu juga diuji dengan perkara yang sama, dengan golongan yang sama, dengan umat yang sama. Maka wahai Muhammad, kekal tenang pada waktu itu, jangan bersedih di atas penolakan mereka. Maka inilah ayat yang ke-111 kepada sahabat yang baru join, mohon dia sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi dan juga bantu untuk sebar luas. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, insya-Allah kita jumpa nanti pada jam 9 pagi dalam program Ambang Ramadan kita yang baru, iaitu program pembacaan kitab Marhaban Ya Ramadan. Saya telah maklumkan pada beberapa siri live saya yang terdahulu bahawa perkongsian syama'il kita akan ubah waktunya pada perkongsian maghrib. Namun bukan setiap hari kerana dah tak banyak tinggal, hanya beberapa belas riwayat ataupun 20 lebih riwayat. Maka pada waktu itu kita akan baca di mana? Kita akan baca pada perkongsian maghrib. Namun bukan setiap hari. Lalu jam 9 pagi ni sampai Ramadan kita nak baca apa? Kita nak baca kitab Marhaban Ya Ramadan, terutamanya berkaitan tentang puasa dan bermula hari ini. Lalu hari ini kita akan baca banyak sedikit, namun hari biasa kita akan baca seperti biasa dalam 30 minit. Lalu mohon sahabat-sahabat yang berkelapangan untuk kita join sebentar lagi, ulang kaji balik berkenaan dengan puasa. Lalu kalaulah ada yang ada kemusykilan puasa, kena ikut kelas ini. Lalu kalaulah ada yang tanya soalan tapi tak ikut, maka pada waktu itu tidak akan diberikan jawapan. Kerana kalaulah pada waktu itu kita ikut buku ini daripada awal hinggalah akhir, maka banyak makluman yang kita akan dapat, banyak persoalan yang akan ada jawapan dia. Lalu kalaulah tak dapat ikut live pun tak mengapa, tengok ulangan dia nanti insya-Allah. Lalu kita jumpa jam 9 nanti dalam perkongsian kitab Marhaban Ya Ramadan. Saya ada sharekan poster dia semalam. Mohon sahabat-sahabat tag ahli keluarga, rakan-rakan yang ada persoalan Ramadan yang lain. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Terima kasih semua.